Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Sebelum tu Abang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab kembali semula dengarkan cerita-cerita yang Abang nak sampaikan. Dan terima kasih juga kepada semua yang dah memberikan cerita, memberi kepercayaan kepada Abang untuk bercerita kisah-kisah kalian semua. Moga-moga ada pengajaran untuk kita semua. Dan sebelum Abang lanjut dengan 3 cerita yang Abang nak sampaikan hari ni, Abang nak ucapkan takziah kepada ahli-ahli keluarga yang terkena COVID, dan Abang rasa terkejut dengan jumlah kes COVID yang semakin hari semakin meningkat, dan nak dekat raya tinggi pula kes COVID. Harap-harap waktu raya nanti kuranglah kes COVID. Jadi hari ni ada 3 cerita. Abang nak sampaikan 3 cerita. Cerita pertama berlaku pada tahun 1990-an, 1980-an. Yang sampaikan ke Abang ni adalah seorang lelaki Cina. Peristiwa dia dan kawan-kawan dia berlaku dekat Batu Pahat Johor waktu dia darjah 3. Menarik cerita yang pertama ni. Itu adalah cerita pertama. Cerita kedua berlaku pada tahun 2005 dekat satu sekolah. Kalau tak silap Abang, sekolah tu terletak dekat Skudai, sekolah menengah. Betul lah. Yang pertama sekolah, yang kedua pun sekolah juga. Jadi cerita yang kedua ni adalah berkenaan dengan seorang lelaki. Ceritakan dekat Abang pengalaman dia mendengar 2 azan dalam satu masa. Pelik kan cerita dia? Okey, itu cerita kedua. Cerita ketiga disampaikan oleh seorang budak perempuan, tapi bukan pengalaman dia, pengalaman orang kampung dia. Sebuah felda. Ada kisah ni berlaku di sebuah felda, lebih dikenali dengan gula-gula pokok pisang. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang. InsyaAllah Abang akan ceritakan satu persatu. Cerita yang pertama ni disampaikan kepada Abang melalui email. Yang sampaikan Abang ni adalah seorang lelaki Cina. Dan nama sebenarnya, Abang letak nama sebenarnya adalah Goh. Itu adalah nama keluarga lah. Berlaku pada tahun 1980-an waktu dia darjah 3. Okay, cerita dia macam ni. Memang menjadi kebiasaan Goh untuk datang ke sekolah awal. Sebabnya dia kata pada waktu tu ayah dia tak ada kereta untuk hantar dia ke sekolah. Jadi dia terpaksa bangun awal lebih kurang pukul 4 pagi, 5 pagi, mandi awal dan tunggu bas dekat jalan besar. Jadi nak sampai ke sekolah lebih kurang pukul 7 pagi, tapi dia kena tunggu bas lebih kurang pukul 5 pagi. Bila dah naik bas sampai dekat sekolah, waktu tu baru masuk pukul 6. Matahari pun belum muncul lagi. Dan menjadi kebiasaan bas akan berhenti bukan depan-depan pintu pagar sekolah, tapi dekat jalan besar menghala ke sekolah. Jadi walaupun waktu tu Goh masih lagi darjah 3, dia akan sorang-sorang jalan kaki daripada jalan besar ke pintu pagar sekolah. Sekolah ni terletak dekat Batu Pahat. Dia namakan Sekolah L. Abang pun tak tahu sekolah apa nama tu, Sekolah L. Nanti kalau siapa-siapa tahu, bolehlah komen-komen kat bawah. Jadi bila sampai dekat pintu pagar sekolah, memanglah ada guard waktu tu dan dia akan masuk dalam sekolah darjah 3. Dan dia pergi ke kelas dia. Dan tapi yang jadi masalahnya, dia tak boleh masuk dalam kelas. Sebab kelas berkunci. Kelas akan dibuka pada pukul 7 pagi. Jadi kalau dia sampai pukul 5.30 pagi sampai pukul 7 pagi, dia duduk dekat luar kelas. Duduklah sorang-sorang, dia kata sambil-sambil baca buku. Nak kata terang tak terang sangat. Kebanyakan lampu belum lagi dibuka. Boleh kata gelap. Tapi nak buat macam mana, dia kata ayah tak ada kereta kan untuk hantar, tepat pada masanya terpaksa naik bas pula kena tunggu awal. Tapi yang bagusnya ada 2 orang kawan baik dia yang tunggu sama-sama dengan dia, dan bukan nama sebenar. Abang letak nama yang dicadangkan oleh penonton Abang, iaitu Ejim dan juga Dasuki. Klasik sikit nama dia. Ejim, Dasuki dan juga Goh. Selalunya 3 orang ni yang selalu sampai awal, yang duduk dekat luar kelas. Tapi bila dah banyak kali duduk dekat luar kelas, nak tunggu daripada pukul 5.30 pagi sampai pukul 7, jadi penat. Jadi pada satu hari ni, dia orang bertiga ni berborak-borak lah cari idea. Macam mana nak masuk dekat dalam kelas awal, supaya bila masuk dalam kelas awal, dia orang boleh buka lampu. Lepas buka lampu, bolehlah buat kerja sekolah ke, baca-baca buku ke, apa buat aktiviti, main-main catur ke, lebih kurang kan, main kejar-kejar.
abang sebenarnya kan diorang ni darjah 3. Abang macam, ui, gila ah. Beraninya. Itu yang abang terfikir mula-mula abang dapat email ni. Okey, jadi bincang-bincang punya bincang, diorang kata mungkin kita boleh cari sebab kelas ada 2 pintu, satu pintu kat depan yang dekat dengan bilik, dengan meja guru, satu lagi pintu dekat belakang yang dekat dengan tong sampah. Lepas tu ada tingkap tu pula jenis tingkap cermin nako yang cuk-cuk je tu kan. Jadi dia kata dekat tingkap tu memang tak boleh masuk lah sebab ada jaring-jaring besi, ada palang-palang besi. Yang ada pun boleh buka sama ada pintu belakang atau pintu depan. Jadi pada hari itu diorang berbincang-bincang, dan bila kelas dah buka dah siang, diorang pun tengok lah, observe lah, orang putih kata observe, tengok kelas tu macam mana bentuk pintu dia. Dia kata, oh boleh masuk. Diorang pun try, oh boleh masuk. Kalau pintu terkunci, dikunci daripada dalam ataupun ada tombol berkunci, diorang masih lagi boleh masuk. Sebabnya pintu depan, iaitu pintu yang dekat dengan meja guru, pintu tu diperbuat daripada kayu dan boleh ditolak sedikit bawah dia. Orang yang paling kecil boleh menyelit-nyelit masuk dekat dalam kelas, dan budak tu akan buka daripada dalam. Jadi diorang boleh masuk. Itu dia punya planning lah tu. Itu planning sewaktu sekolah tu. Jadi besok pagi ni diorang pun sampai awal, lebih kurang 5:30. Diorang pun buatlah seperti yang dicadangkan. Diorang pun ompel pintu bawah, kan pintu kan bawah tu macam lembut sikit. Dia ompel pintu bawah, dia tolak. Goh dan juga Ejim tolak pintu tu sampai ada sedikit ruang. Dasuki yang paling kecil badannya akan masuk menyelit. Dia akan masuk menyelit dalam kelas. Tapi kat sinilah ceritanya bermula. Pengalaman budak darjah 3. Bila Dasuki masuk dekat dalam kelas, diorang pun macam, wah, berjaya. Oh, berjaya. Lepas tu Dasuki buka lah pintu. Bila buka pintu, bolehlah masuk. Okay? Jadi sejak daripada itu, itulah yang diorang buat setiap pagi. Diorang akan masuk melalui pintu yang terkebak kaki pintu. Jadi yang masuk mesti Dasuki, sebab Dasuki lah badan paling kecil sekali. Nak jadi cerita, pada satu hari, waktu diorang sampai awal, memang pukul 5:30 dah sampai dekat tepi kelas. Macam biasa, Goh dan juga Ejim akan tolak kaki pintu yang bawah supaya pintu tu terbuka sedikit dan membolehkan Dasuki masuk. Dan bila Dasuki menyelit-nyelit masuk je, bila Dasuki dah masuk dalam kelas, tiba-tiba Dasuki menjerit, lepaskan aku, tolong. Dasuki menjerit sampaikan dia menggendang pintu. Bila dia dah gendang pintu, yang Goh dan juga Ejim, budak darjah 3 kau bayangkan Goh dan juga Ejim, dia tak terfikir nak suruh Dasuki buka pintu. Patutnya dia cakap lah, Dasuki buka pintu daripada dalam, bagi kita orang masuk, tengok apa yang berlaku. Patutnya macam tu. Tapi diorang tak terfikir. Diorang pergi tolak pintu yang bawah tu, kaki pintu tu, tempat yang Dasuki masuk. Diorang menjerit, Dasuki keluar daripada sini. Lepas tu Dasuki pun keluar daripada pintu bawah tu sampai baju dia hampir tersangkut, dan akhirnya dia dapat keluar. Bila dapat keluar, Dasuki melalak. Dasuki menangis. Yang Ejim dan juga Goh tanya, kenapa nangis? Dia kata, Dasuki cakap, dekat dalam kelas tadi ada nampak satu benda putih. Lepas tu benda putih tu duduk berdiri depan papan hitam. Lepas tu dia nak cekik saya dan saya menjerit. Lepas saya menjerit, saya nampak dia meloncat dekat atas meja guru. Lepas meloncat atas meja guru, dia hilang. Lepas tu saya keluar daripada kelas ni. Bayangkan budak darjah 3. Yang 3 tu darjah 3 alami pengalaman macam tu. Ya Allah, memang beranilah 3 ni. Tapi pada waktu tu, Goh, dia ni lebih kepada berani berbanding Ejim dan juga Dasuki. Yang Ejim dah muka macam nak menangis, sebab Ejim dengan Dasuki budak Melayu. Budak Melayu ni kan kepercayaan kepada benda-benda macam tu kan bagus sikit, maksudnya lebih percaya. Yang Goh ni pula Cina, kepercayaan kepada benda-benda alam sebelah ni dia tolak tepi. Jangan risaulah, tak ada apa-apalah, dia tak boleh cekik kita pun, dia kata. Jadi Goh ni
cuba cari tingkap yang terbuka, tingkap naku yang terbuka. Dia nak selak, nak tengok apa dalam tu. Jadi puas lah dia cari pintu, dia cek tingkap dan dia buka. Bila dia buka, dia jengah-jengah lah dekat dalam kelas tu. Lepas tu dia cakap dengan Dasuki dengan Ejim, tak ada apa-apa pun dalam ni. Lepas tu Dasuki dengan Ejim pun sama-sama pergi ke arah Go, dan dia tengok dekat lubang daripada cermin tingkap yang dah dikopakkan, dah disungkit oleh Go. Dan dia orang pun bertengoklah bertiga. Bila tengok bertiga, memang tak ada apa-apa. Lepas tu Go cakap lah, ini mesti Dasuki berangan ni. Dasuki cakap, tak, dia tak berangan, dia memang ada benda tu, dia kata dalam kelas tu. Belum sempat diorang tengok sekali lagi, tiba-tiba angin kencang keluar daripada lubang tingkap yang dikopakkan oleh Go, dan angin tu menerpa ke arah muka diorang bertiga, dan boleh rasa sampai rambut diorang bergerak, sampai pokok bunga kat belakang diorang bergerak. Macam kuat sangat angin tu. Dan bila angin tu kuat, tiga-tiga tergamam dekat tengah lubang tu, tengah tengok macam tu, dan nampak ada satu benda putih melintas. Bila nampak benda putih melintas, tiga-tiga budak ni menjerit, tolong, keluar daripada kawasan kelas, pergi dekat Pak Gad minta tolong. Dan peristiwa tu menyebabkan diorang bertiga sejak daripada tu datang sekolah, tunggu dekat Pak Gad, tak berani nak naik kat kelas. Bila dah terang tanah, barulah diorang naik kat kelas. Abang kagum sebenarnya cerita ni dialami oleh budak darjah 3. Abang memang, kalau abang lah kat tempat diorang, tak tahu abang nak cakap, abang rasa abang lebih rela kena rotan dengan cikgu datang pukul 9 pagi. Cerita yang kedua disampaikan oleh Taufik berlaku pada tahun 2005 dekat satu sekolah di Skudai. Tapi dia tak boleh nak bagi tahu dekat abang. Dia kata dia tak boleh nak terus terang nama sekolah tu. Sebab kalau dia beritahu spesifik nama sekolah, automatik semua orang tahu. Sekolah ni memang terkenal dengan satu perkampungan bunian yang terletak berdekatan dengan surau. Dan dekat kawasan kampung Pukul-Pukul, apa bercakap, dan kawasan perkampungan bunian tu ditumbuhi dengan pokok-pokok pisang. Dan pernah terjadi satu peristiwa dulu, diceritakan oleh Abang Taufik. Dulu ada beberapa budak lelaki yang main nyorok-nyorok dekat kawasan pokok pisang tu. Nyorok-nyorok, main peluk-peluk pokok pisang. Dan hasil daripada peristiwa tu, berlaku histeria yang sebesar-besarnya dekat sekolah tu. Baik lelaki, baik perempuan, semua kena histeria sejak daripada peristiwa tu. Dan sejak daripada itu, tak berani lagi orang pergi dekat dengan pokok pisang tu. Bukan pokok pisang tu bukannya tumbuh melia, memang ditanam oleh pihak sekolah. Tapi memang pihak sekolah pun sedia maklum, kawasan pokok pisang tu memang ada perkampungan bunian. Ini baru permulaan cerita. Kisahnya macam ni. Pada tahun 2005, Taufik, dia datang sekolah awal. Lebih kurang pukul 2 lah macam tu. Okay. Waktu tu dia memang tak ada sesi persekolahan. Walaupun dia sekolah, dia boleh skip sekolah. Sebab dia ada latihan sukan kalau tak silap. Satu sekolah pun memang ada latihan sukan. Dan tak ada aktiviti sekolah lah. Aktiviti belajar mengajar ni tak ada. Jadi, waktu tu Taufik datang awal. Bila datang awal, dia malas nak lepak-lepak dekat kelas. Jadi, dia ambil keputusan, dia lepak dekat surau. Dia kata lepak kat surau tu memang, sebab surau tu sejuk, dia kata kawasan surau tu sejuk. Jadi, dia baring-baring lah dekat surau tu. Tapi, dia terlupa tau pada waktu tu, mengikut cerita Taufik, dia terlupa yang sebelah surau tu adalah perkampungan bunian yang dulunya memang ramai orang kena histeria bila mengusik kawasan tu. Jadi dia tengah baring-baring, sedap-sedap baring-baring, tiba-tiba dekat dalam surau tu, dia dengar dekat kawasan perempuan ada bunyi orang gelak-gelak. Tapi yang gelak tu memang confirm perempuan lah, dia kata. Nampaklah bayang-bayang. Orang gelak, nampak bayang. Tapi waktu tu dia pandang sekali imbas. Lepas pandang sekali imbas, dia ingat memang budak-budak perempuan. Tapi bila dah lama-lama dia terfikir,
Mana ada budak perempuan datang waktu sekarang? Sebabnya pada waktu tu, waktu budak lelaki yang boleh datang ke surau, budak perempuan akan datang ke surau bila ada event-event tertentu ataupun ada masa-masa tertentu je. Jadi dia fikir, mana datang budak perempuan ni? Ataupun budak perempuan ni memang sengaja datang sini nak rehat-rehat macam dia sebab aktiviti sukan. Jadi dia biarlah budak perempuan tu tergelak-gelak. Tengah budak perempuan tu tergelak, dia ni pun tiba-tiba dengarlah azan asar, azan sembahyang asar. Bagi kawan-kawan abang ataupun penonton yang bukan beragama Islam, walaupun tempat solat perempuan dalam satu bangunan yang sama, tapi selalunya dipisahkan dengan tabir. Jadi walaupun ada perempuan ke tak ada perempuan ke, orang lelaki tetap tak boleh tahu dan tak boleh nak masuk, nak mengelak tengok, sebab itu kawasan perempuan. Jadi dia memang yakin dekat kawasan perempuan tu ada beberapa orang perempuan dan nampak bayang, tapi dia tak masuk, dia tak tegur. Dan bila dia dengar azan asar, dia pun turunlah ke bawah ambil semayang. Bila turun ke bawah ambil semayang, dah siap kecepur ambil semayang, dia pun naik atas. Bila naik atas, dia duduk kat tempat tadi, tempat dia baring tadi. Dia dengan harapan ditunggu kawan-kawan dia. Okey. Dan dia dengar azan asar tu bukan azan daripada surau dia tau. Dia dengar azan asar tu daripada surau yang berdekatan dengan surau dia. Jadi bila dah dengar dah ambil semayang, dia pun tunggulah. Tunggu 5 minit. Kawan dia tak datang. Kenapa tak ada orang yang datang nak semayang asar ni? Okeylah, tak apa. Dia tunggu lagi. Dah naik 10 minit. Tak ada juga orang yang datang semayang asar. Biar betul dia kata. Semua orang tak dengar azan ke? Dia pun tak berani nak azan dekat surau tu sebab dia kata dia bukanlah orang yang berani sangat nak azan. Dia kata takut kalau tiba-tiba time azan bertukar hayya ala solah, hayya ala falah, bertukar tempat kan, huru-hara pula kan. Satu sekolah huru-hara dengan dia. Tadi dia pun tunggu tak jadi. Akhirnya dia ambil keputusan, dia semayang dekat tempat imam lah. Alang-alang dah tak ada orang, feeling lah, rasa sedap juga jadi imam. Dia kata selalunya dia tak ada kesempatan nak jadi imam, jadi hari ni ada kesempatan nak jadi imam. Dia pun semayang lah kat tempat imam. Angkatlah takbir. Lepas angkat takbir, dia bacanya slow lah sebab ni semayang asar. Asalkan dengar dekat telinga kita sendiri lah kan. Tengah-tengah baca, waktu tu dia kata dia baca Fatihah. Bila dengar baca Fatihah, tengah baca Fatihah ni, tiba-tiba dia dengar ramailah orang pergi ambil semayang, ramailah orang pergi ambil semayang, lepas tu naik dekat atas surau. Ramai ni, dia kata ramai. Dalam hati dia, alamak, tak nak kena jadi imam ni, kata. Tak apalah, dia teruskanlah semayang. Jadi dilambat-lambatkanlah bacaan tu, bacaan Al-Fatihah, lepas tu surah-surah lazim, dia lambat-lambatkan bacaan. Sebab nak tunggu orang yang datang beratur buat saf kat belakang dia, sebab nak tunggu imam, nak jadi imam kan. Waktu ni tengah baca lagi ni, tengah dalam solat ni. Lepas tu dia pun teruskan solat. Memanglah ramai pula yang datang kat belakang tu. Dia perasan dia macam orang lah, ada orang besar, ada orang kecil. Dia kata dia ekor mata lah dia nampak kan. Okeylah, dia kata tak ada masalah. Okey, dia pun semayang. Memanglah itulah kalau dugaan semayang kan. Bila habis saja tahiyat, dia tengok kat belakang, tak ada seorang pun tak ada dekat belakang. Jadi yang ikut dia tadi memang dia baru teringat surau dia ni sebelah dengan kebun pisang, yang kebun pisang ni dulu-dulunya dikatakan menjadi tempat tinggal orang-orang makhluk alam sebelah. Jadi lepas tu dia punyalah takut nak terkencing. Dia kata dia pun cepat-cepat ambil barang dia nak turun daripada surau, dah siap dah pakai kasut. Tengah-tengah dia pakai kasut, tiba-tiba dia dengar satu lagi azan daripada surau yang berdekatan dengan sekolah dia. Dan kawan-kawan dia pun datang. Lepas tu kawan-kawan dia tanya, kau kenapa nak pergi mana? Jomlah semayang. Dia kata waktu tu dia keliru. Dia kata tadi dia dah dengar azan asar dan dia pun dah semayang. Apa pula ada azan kali kedua? Lepas tu kawan-kawan dia terus berseluruh. Yang kau dengar tadi itu azan surau dekat perkampungan Bunian sebelah dekat pokok pisang tu. Kawan-kawan dia sebenarnya buat lawak, tapi dia rasa macam betul juga, mungkin dia dengar azan yang pertama tu adalah datang daripada surau
daripada kampung Bunian yang terletak sebelah sekolah tu. Jadi bagi siapa-siapa yang tahu tentang sekolah ni yang terletak dekat Skudai Johor, bolehlah komen-komen kat bawah. Yang mana abang bagi cluenya, sekolah ni terletak bersebelahan dengan pokok-pokok, ladang-ladang pokok pisang. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang budak perempuan. Dia kata berlaku dekat satu felda di Negeri Sembilan. Cuma dia tak boleh nak bagi tahu nama felda ni secara tepat. Tapi kalau siapa-siapa yang tahu tentang cerita ni, bolehlah kongsi-kongsi dengan abang. Kalau abang sebut, mesti korang tahu. Dekat satu felda di Negeri Sembilan, ada satu rumah. Rumah tu dikelilingi dengan pokok-pokok pisang yang berimbun. Tadi cerita pisang ni pun cerita pisang. Pokok-pokok pisang di sekitar rumah tu sangat merimbun. Memang kebanyakan orang kampung kenal tuan rumah kepada pokok-pokok pisang tu dinamakan Wak Hantu Pisang. Lebih kurang lah kalau abang tersalah, kalau betulkan Wak Hantu Pisang. Dia kata mula-mula orang berani nak lalu dekat kawasan pokok pisang tu, tapi terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan orang dah takut nak lalu di depan kawasan pokok pisang tu, terutama budak-budak yang nak pergi mengaji. Sebabnya ada beberapa peristiwa orang nampak gula-gula duduk tercegat di celah-celah pokok pisang tu. Dan gula-gula tu tercegat waktu petang dengan waktu malam. Jadi daripada waktu petang-petang, remang-remang petang tu dengan ke malam, memang orang tak berani nak lalu dekat kawasan pokok pisang tu. Dan orang yang duduk di dalam rumah tu, tuan punya tu, boleh dikatakan sangat terkenal dekat kampung tu sebab dia boleh ada kebolehan untuk mengubat orang. Budak-budak menangis, orang-orang sakit perut, sakit pening. Kalau zaman-zaman dulu kan memang tak ada doktor kan. Tak ada doktor, bolehlah jumpa-jumpa dengan perubatan-perubatan alternatif macam ni. Sakit perut pergi jumpa, kalau pening-pening apa benda pergi jumpa dengan dia, minta-minta doa-doa, tawar-tawar. Tapi abang sebenarnya tak pasti sama ada tuan rumah ni masih ada lagi ataupun dah meninggal. Tapi inilah yang abang ceritakan. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa, ada satu peristiwa yang sangat terkenal. Boleh kata semua orang kampung tahu. Bila berlaku satu kemalangan dekat depan rumah tu. Kemalangan tu melibatkan sebiji motor. Dan penumpang dia kalau tak silap abang seorang lelaki. Jadi kemalangan tu sebenarnya jalan depan rumah tu lurus tau. Tak ada bengkang-bengkok. Tapi macam mana budak lelaki ni boleh mengalami kemalangan? Jadi selepas disiasat, mengikut kata Ifah, bukan dia alami lah, dia kata selepas disiasat, yang si mangsa ni dia bagi jadi saksi. Dia kata waktu dia melalui depan rumah tu, tiba-tiba daripada jauh dia nampak ada gula-gula dekat sebelah celah-celah pokok pisang. Jadi dia rasa macam dia nak buat bodoh je lah, buat tak tahu je lah dekat gula-gula. Kau nak berdiri kat pokok pisang ke, kau nak peluk pokok pisang ke, nak menyondol-nyondol pokok pisang, kau punya pasal lah. Tapi apa yang dia jangkakan meleset, bila dia lalu depan rumah tu, gula-gula tu melompat daripada pokok pisang, terpacak depan dia. Jadi disebabkan dia ni terlalu takut nak mengelakkan, dia tak naklah langgar, dia nak elak. Daripada elak itulah yang dia terus masuk ke longkang, aksiden. Dan cerita tu menjadi heboh tentang kemunculan gula-gula yang mula mengganas disebabkan oleh pokok-pokok pisang ni. Dia punya penempatannya diganggu. Jadi sejak daripada tu, mengikuti Ifah, semua orang kampung dia yang tinggal dekat situ takut untuk lalu depan pokok pisang. Kalau dulu takut dengar-dengar cerita, sekarang ni bertambah takut sebabnya benda tu mula mengganas, boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi siapa-siapa yang tahu tentang cerita ketiga ni, bolehlah kongsi-kongsi dengan abang. Tulislah komen kat bawah, mana tahu korang juga pernah alami peristiwa yang sama.
Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Cerita kali ni agak santai-santai sebabnya cerita 3 yang sebelum ni dah berat sangat abang rasa. Yang cerita pertama ada pasal hospital lah, ada pasal spa lah, lepas tu ada pasal hospital yang kedua iaitu hospital yang mayat tu kan. Jadi dah ketiga-tiganya berat. Jadi abang untuk video kali ni abang cari yang ringan-ringan sikit. Tak naklah stres sangat. Tapi untuk video yang akan datang 2 hari lagi cerita tentang stesen minyak. Abang suka cerita ni. Okay. Jadi pengajaran daripada ketiga-tiga cerita ni adalah budak darjah 3 dibiarkan pergi sekolah pagi-pagi. Janganlah abang tak galakkan sebab dia orang masih kecil-kecil lagi kan. Lepas tu pengajaran untuk cerita yang kedua, kampung bunian memang wujud dan diorang pun ada surau diorang sendiri, terutama bunian-bunian yang beragama Islam. Diorang ada surau dia sendiri dan mungkin Taufik dengar azan daripada surau dia. Sebenarnya kita tak bolehlah terlalu takut. Kita kena takut dengan yang di atas kan, yang Allah Ta'ala, Tuhan kita. Itu je yang kita boleh takut. Jadi yang lain-lain tu cuba untuk beranikan diri. Abang pun banyak kali diganggu dan abang cuba motivasi diorang alam diorang, kita alam kita, dan kita cuba untuk jangan terlalu takut. Itu cakap pandai. Kalau dah terkena ronsing juga. Jadi cerita yang ketiga, kalau ada siapa-siapa yang tahu tentang rumah di tengah kebun pisang, bolehlah komen-komen kat bawah. Mana tahu kan ada benda yang boleh dikongsikan sama-sama. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.